Assalamualaikum dan salam sejahtera untuk semua. Pertama kali saya perkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Syahril bin Norafuddin, merupakan anak ketiga kepada pasangan Double Diamond Noliza dan juga Norafuddin. Berusia 34 tahun dan merupakan antara graduan daripada kejuruteraan Mekatronik. So, pertama kali saya nak ucapkan jutaan dan terima kasih kepada Chuang Ho kerana telah mengambil inisiatif untuk melakukan OPP secara online. Dengan keadaan sekarang ni, ini adalah satu medium untuk kita menimba ilmu, dan tahniah diucapkan kepada Chuang Ho. Dan keduanya, saya ucapkan terima kasih juga kepada upline saya dan juga guiding upline saya kerana telah memberi peluang untuk saya berada di sini berkongsi dengan anda tentang testimoni dan juga perjalanan saya di dalam perniagaan ini. Okey, saya diperkenalkan dengan Chuang Ho ni pada usia 6 tahun. Sebab itu adalah pertama kalinya kedua ibu bapa saya menyertai Chuang Ho. Sekitar 1992 macam tu. Sedikit testimoni tentang saya adalah saya merupakan pesakit resdung lah. Waktu sekolah dulu saya kerap mempunyai darah keluar daripada hidung. Tengah sekolah ke tengah main sukan, darah akan keluar daripada hidung. Kemudian alhamdulillah, sepanjang saya mengambil produk, hinggalah pada satu hari itu hidung saya mempunyai hingus yang terlampau banyak. Sampaikan agak rimas lah, hinggalah pada satu masa on that day juga saya terbersin dan terkeluar satu gumpal darah kecil lah. Tapi yang saya perasan lepas daripada tu, tak ada lagi nafas-nafas tersekat. Pada siapa yang ada resdung di luar sana, dia akan tahu apa yang saya cakap ni. Seperti kita susah nak bernafas. Lepas daripada terkeluar benda tu, sampailah sekarang alhamdulillah tak ada lagi lah kena resdung yang seteruk itu. Kemudian apabila umur saya 18 tahun, saya sign up menjadi ahli hinggalah sekarang. Sepanjang perjalanan saya dalam Chuang Ho tu, nak kata serius all the way tu, mungkin agak orang kata terlebih lah. Tapi sepanjang perjalanan saya tu, bukan kata recently, lebih kurang dalam 8 ke 9 tahun yang lepas, saya berjumpa dengan satu pesakit yang sampai sekarang saya ingat kes dia. Beliau merupakan seorang pesakit gout yang kronik. Kenapa saya kata kronik adalah sebab gout dia bukan, kalau kata kebanyakan orang di sana bila terkena gout attack ni, dia kata kaki apa semua kan. Tapi pak cik ni dia punya gout sehinggakan siku, jari-jari. Masa saya jumpa tu agak terperanjat, dan tapak kaki dia, kalau anda nak tahu betapa kroniknya, dia tak boleh flat. Dia seperti bawah tu dia ada macam gelembung. So bila kita jumpa dia first time, dia duduk di kerusi malas tu, kita jumpalah, and then kita suggest dia pengambilan dosage yang betul. Dan of course bila dah tahap macam tu, kita kena tahu yang dosage dan waktu memainkan peranan yang sangat penting. So alhamdulillah dia direzekikan dengan anak yang bekerja baik lah. So anggaran saya puluhan ribu lah dia habis. Tetapi yang berbaloi adalah sekarang ni beliau dah kembali menoreh getah di kampung. Okey. So sepanjang dalam masa lebih kurang, saya tak silap saya, lebih kurang 2 ke 3 bulan, tindak balas yang dia dapat tu adalah agak horror lah, agak menakutkan. Sebab satu yang saya ingat adalah pembuangan dia, sehinggakan anak menantu dia kata dia buang air besar di atas, satu rumah boleh bau. Agak teruk. So kemudian ada macam saya kata, tapak kaki tadi yang gelembung tu terkeluar macam susu getah. Macam kata krim kan, kita tekan, dia macam tu, dia keluar macam tu. So pada saya, teruk sakit gout ni. Tapi apabila lepas saja fasa orang kata tindak balas, dan last kali kami dengar daripada anak dia dah kembali ke kampung, dah boleh menoreh getah, adalah satu nikmat yang pada kita yang orang kata memberi harapan. Sebab pada dia punya amalan tu mungkin pergi ambil injection apa semua untuk hilangkan sakit. Okey, itu adalah 2 testimoni saya dan juga seorang testimoni yang agak saya rasa memberi impak pada saya. Kemudian highlight saya pada hari ini adalah saya nak bercerita dengan anda semua adalah bagaimana di dalam Chuang Ho anda boleh mendapat kejayaan dan kebahagiaan yang sebenar.
Kenapa benda ni dua penting? Saya akan ceritakan. Ramai orang di luar sana lah, especially Shonghorian akan berkata apabila kenal kami adik-beradik, kata beruntung sebab mempunyai ibu dan bapa Nuriza dan Encik Norofuddin. Siapa tak kenal kan? Tapi cuba anda ambil masa sebentar, cuba anda fikir pula di masa hadapan, kalau anda betul-betul serius dalam perniagaan ni, orang pula akan berkata kepada anak-anak anda, beruntung mempunyai mak ataupun bapa seperti itu. Kenapa? Benda ni terus terang saya pun sebenarnya dalam 6-7 tahun kebelakangan ni saya nampak lah benda ni. Kenapa? Adalah satu yang boleh saya kongsikan dengan anda adalah tentang abang sulung saya, upline saya lah. So, upline saya abang kedua, upline saya abang pertama, kemudian barulah sampai ke ibu saya. Adalah sebelum ni dia merupakan seorang yang kerja makan gaji. So few years back dia decide untuk berhenti dan full time Shongho. Seperti mana juga mak bapak saya dulu. So untuk saya kongsikan hal ini, agak tersentuh juga hati saya sebab sebelum ni dapat saya lihat masa dia dengan anak-anak agak kurang. Seperti saya lepas saja daripada graduate, saya ada kerja dengan orang sebentar saja. Maksudnya saya bekerja makan gaji sebentar saja, tak sampai 1 tahun pun. Kemudian saya start to ikut mak saya untuk buat bisnes ni. Kembali kepada cerita abang saya tadi, lepas dia decide untuk full time di dalam Shongho, saya nampak masa dia bersama family lebih banyak. Ke mana saja dia ada session, dia akan bawa anak-anak dia. Maksudnya anak tu pun membesar depan dia. Anak tidak diswastakan kepada mana-mana pengasuh atau mana-mana jagaan luar lah. Maksudnya anak tu selalu ada dengan dia. Itu merupakan pada saya, merupakan satu benda yang kita takkan boleh dapat kalau kata kita tiba-tiba nak. Benda yang tak boleh dibeli lah, senang cakap. Sebab budak-budak makin membesar kan. So this is the time untuk kita tanamkan pada dia minat, tanamkan pada dia how to live in this world masa dia dah besar nanti. So kemudian alhamdulillah, tak silap saya Julai ke lebih kurang tu, beliau mendapat pangkat diamond. Satu, saya rasalah kalau kata kita daripada orang luar, bila dia tengok dia untuk berhenti daripada kerja dia, kemudian betul-betul all out, dia selalu cakap dengan saya, pandanglah bisnes ni untuk 3 tahun, 5 tahun secara serius, dan insyaAllah berbuah. Dan kita dapat tengok sendiri testimoni daripada dia sendiri, daripada berhenti kerja, buat sampailah ke tahap diamond. Bayangkan berapa ramai orang dia dah bantu, bayangkan berapa banyak macam mana dia boleh improve keuangan dia. Dan yang saya rasa paling penting adalah kebahagiaan dia dalam tu, dan kejayaan dia adalah dapat dia membesarkan anak dia sendiri. Kemudian saya teruskan juga untuk daripada persepsi saya. Saya merupakan orang kata umur 20-an 30-an ni banyak hobi. Pada yang rakan-rakan di luar sana yang lingkungan umurnya lebih kurang saya, dia faham apa maksud saya lah. Sebab kata kita at this age, umur gini, kita banyak expose pada dunia luar. Kita akan nak cuba segala benda. Saya sendiri merupakan peminat sukan ekstrim lah. Saya main paintball untuk lebih kurang dalam 15 tahun. Saya berlumba di litar sepang. Saya memancing di laut dalam. Mungkin ada rakan-rakan di sana yang mempunyai hobi yang sama seperti saya lah. Di dalam tiga-tiga hobi ni ramai rakan yang seiring. Maksudnya rakan-rakan yang lain yang mempunyai minat yang sama. Tetapi daripada pandangan saya tak ada masalah untuk mengambil cuti. Kalau pada rakan-rakan yang bekerja makan gaji, dia tahu macam mana nak kena apply cuti, nak make sure kita punya kerja tu ada orang jalankan. Kemudian Kewangan alhamdulillah, sejak saya menyertai Shongho tu, pendapatan tu ada. Walaupun tak banyak, tapi orang kata cukup untuk saya teruskan minat saya, untuk teruskan hidup. Saya pun dah berkahwin. Maksudnya boleh lagi untuk cater semua benda tu. Dan masa lah yang pada saya, yang saya rasa sangat memberi impak adalah masa. Sebab melalui masa ni lah, kadang-kadang kita tak terasa, orang kata duit banyak dalam akaun pun, tak ada masa nak menghabiskan wang tu. Itu yang kita tak nak. So pada saya, kenapa saya kata kenapa Shongho boleh provide kebahagiaan dan kejayaan ni adalah
kenapa kita recap balik point kita yang pertama. Okey, saya bercerita tentang testimoni kesihatan saya sendiri, Pak Cik tu. Dan poin kedua adalah alhamdulillah Pak Cik tu diberikan orang kata rezeki di mana anaknya mampu untuk menghabiskan puluhan ribu. Situ kita dapat tengok poin keuangan tu sangat penting. Dan ketiga adalah saya sendiri dan abang saya sendiri, bagaimana kami mempunyai masa untuk saya melakukan hobi saya. Dalam masa sama abang saya pula mempunyai masa untuk anak-anak dia. So kalau kita relatekan balik tiga-tiga poin ni, apa yang kita nampak? Di dalam slide OPP Chuang Ho yang pertama dikata apa, kejayaan yang sebenar adalah wang, masa dan kesihatan serentak. Kenapa kena serentak? Sebab kalau kata tak serentak, satu lebih berat daripada yang lain, dia tak akan jadi. Okey, so kalau katalah anda mempunyai pendapatan sekian banyak, tapi anda perlu kerja sampai hari Ahad, sampai malam, anda tak ada masa sebenarnya. Walaupun pendapatan anda banyak. So kenapa saya kata di Chuang Ho boleh mendapat kejayaan dan kebahagiaan sebenar? Itulah dia poin dia. Dan sekarang kita semua tengah rancak dengan plan 111. Saya rasa plan ni sangat-sangat efektif, sebab dalam line kami sendiri pun boom benda ni. Okey. Cuma saya nak nampakkan pada anda adalah senangnya, of course kita tahu senang, hanya satu kotak sebulan, satu kotak kopi sebulan. Tetapi pandanglah daripada angle lain. Apa dia? Anda orang pertama, contoh. Kemudian orang yang kedua anda sign up tu adalah adik-beradik anda. Mungkin ibu anda. Kerja yang sama, workload yang sama. Okey. Pada bulan ke-13 anda mendapat 12,000 lebih kurang. Okey. Tapi anda kena pandang yang orang nombor 2. Siapa yang anda letak nombor 2 tu? Adik-beradik anda, ibu bapa anda, orang tersayang. Dia punya pendapatan pada bulan 13 tu yang anda dah 12,000 lebih, dia pula mendapat 6,000 lebih. Tak ke orang kata dia bersyukur, dia akan berterima kasih kepada anda sebab perkenalkan produk ni, perkenalkan bisnes ni? Itu yang saya nak nampakkan pada anda adalah dia bukan hanya pada kita. Mak saya selalu cakap, dia selalu berdoa untuk buat satu bisnes di mana dia lebih ramai dia tolong orang, lebih banyak income dia boleh dapat. Itulah satu poin yang sangat-sangat kita boleh pandang. Pandang adik-beradik kita yang mungkin dalam kesusahan. Pandang kawan-kawan kita yang mungkin kais pagi makan pagi. Pandang mereka, letakkan sedikit empathy kita pada mereka, iaitu letakkan kita dalam diri mereka. Bagaimana kalau kata kita datang dengan satu peluang yang sangat-sangat boleh mengubah hidup. Okey, untuk mendapat pendapatan tu dalam keadaan sekarang, orang dibuang kerja, orang diberi gaji separuh. Macam-macam lagi keadaan sana yang tak menentu. Tetapi percayalah, dalam grup kami sendiri, benda ni semakin orang kata boom, sebab orang semakin mandang peluang ini. So saya harap anda tak melepaskan peluang ini. Sama-sama kita beri peluang pada diri kita untuk lebih lihat mendalam. Beri masa, macam abang saya cakap, mungkin 3 tahun atau lebih pendek. Depends pada kerajinan anda. Dan sama-sama kita mengubah hidup kita. Dan saya harap untuk berjumpa anda semua di puncak kejayaan. Terima kasih.